Dahulu ketika darurat kerana adanya rusuhan kaum, dan sebelum tu 1964 ada perang, macam Profesor Jomo kata, konfrontasi. Darurat tak ramai yang memegang tampuk pemerintahan. Tun Razak membina, menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran NOC. Tak ramai. Dia Tun Siusin, Tun Sambatan Hamzah Abu Samah, Tun Dr. Ismail Ali. Itu sahaja ahli politik. Yang lain IGP, Ketua Panglima Angkatan Tentera, KSN di situ, dan dia ada Ketua Eksekutif Tan Sri General Ibrahim Ismail. So it was run tightly with a small group of people without cabinet. That's one difference. Second, dia ada Consultative Council, Majlis Penasihat Kerajaan, di mana ia, macam Profesor Dr. Nung Sari kata, very inclusive. Semua ada di situ. Semua ahli parti politik ada di situ. Kesatuan Sekerja ada di situ. Union ada di situ. Teaching profession ada di situ. Persatuan Agama ada di situ. Profesor banyak, pemikir banyak di situ. Syed Hussein Alatas ada di situ. Engku Aziz ada di situ. Pemimpin Union, PP Narayanan pun ada di situ. It's a very inclusive, dan daripada konsep itu lahirnya dua benda yang penting yang bagi saya antara dua benda paling penting yang negara ini telah adakan, iaitu rukun negara dan dasar ekonomi baru yang disebut dalam Second Malaysian Plan. So ia merubah fabrik negara untuk kestabilan sosial, untuk unity. Sebab itu darurat diadakan untuk mendapat unity. Walaupun tanpa parlimen, dia ada outcome yang bagus. So darurat tak semestinya memudaratkan sekiranya dilakukan dengan betul, dengan niat yang baik. Bukan macam Profesor Jomo cakap tadi, ada udang di sebalik mi, dia kata di sebalik batu. Itu pertama, berbeza dengan darurat yang kita lakukan 50 tahun yang sudah. Kedua, ada yang berkata darurat ini sama dengan darurat yang berlaku di negara lain. 70 negara ada darurat. Ini tidak betul. Tidak ada satu negara pun yang mengisytiharkan darurat dan pada masa yang sama menutup parlimen. Tidak ada. Ada sekejap saja. Di Australia tutup sekejap pasal MP dia kena COVID. Ditutup. Walaupun Perdana Menteri ketika itu hendak tutup lebih lama, tetapi ditentang dan tidak berlaku. Di Jepun, kerana mereka tidak ada kuasa untuk mengisytiharkan lockdown, tetapi parlimen masih berlaku, masih berjalan. Di Europe, di UK, parlimen masih berjalan tetapi secara online. Jadi kalau kita katakan seperti yang YB kata mulakan tadi, YB mulakan, ada yang kata darurat ini pernah berlaku negara lain pun ada juga, ini tidak betul. Tidak ada kabinet sebelum kita, dan berbanding negara lain ianya ada parlimen yang bersidang. Ini penting untuk check and balance. Ini penting kerana ini hasrat rakyat yang mengundi supaya kepentingan mereka dipatuhi. Dan negara lain, contohnya Filipin, dia mengadakan darurat supaya, Filipin is a good case, supaya kerajaan ketika itu boleh mengawal harga barang. Contohnya, boleh berbelanja untuk mereka yang terkesan, boleh mengawal security di kawasan yang terkesan, untuk kebanyakannya untuk rakyat melawan COVID. Jadi ada berbeza konsep darurat ini. Kalau kita nak tengok kesan darurat ke atas ekonomi, kita boleh jadikan sejarah sebagai teladan. Ada kajian yang dilakukan di MIT, one of the Turkish professor, Darren Acemoglu, dia melihat kerajaan yang secara autokratik berbanding kerajaan yang demokrasi. Bagi saya, kalau kita tengok kerajaan tanpa tanggungjawab, kerajaan yang sukar kita tanya, bermaksud kerajaan yang bersikap autokratik feudalism, tidak bertanggungjawab dan tidak boleh dipersoal. So konsepnya saya tafsirkan sebegitu. Dan kalau melihat kajian seluruh dunia, sistem pemerintahan sebegitu adalah buruk terhadap ekonomi.
Kerana beberapa faktor. Faktor pertama, bila kerajaan menjadi sebegitu, banyak berlaku ketirisan, banyak berlaku rent seeking kerana tak ada check and balance, tak ada orang boleh tanya, tak ada parlimen. Boleh kekayaan negara dikaut oleh segelintir elit because tak ada check and balance, tak boleh ditanya di parlimen. Dan selalunya investment terhadap human capital untuk pendidikan, untuk keyakinan pelabur tidak berlaku. Ini memberi kesan jangka panjang. Secara summary-nya, kerajaan yang bersikap autokratik sebegini tidak baik untuk perkembangan ekonomi sekarang dan masa hadapan. Nanti orang tanya, macam mana pula dengan China? China is different. China kalau mencuri, ambil rasuah, kena tembak. Kadar rasuah dia tidak rasuahnya ditangani secara total. Banyak negara autokratik tidak sebegitu, kekayaan dikaut. Kalau kita tengok daripada sejarah, memang ianya sistem sebegini tidak bagus untuk perkembangan ekonomi. Paling dekat kita boleh tengok Filipina ketika Marcos. Itu menjawab soalan yang YB tanya. Tetapi darurat seperti yang saya cakap tadi tidak semestinya memudaratkan jika pemerintah mempunyai kepakaran untuk mentadbir negara dan sistem ekonomi yang untuk lebih baik. Ini peluang yang bagi saya dibazirkan. Kerajaan begitu kuat, pemerintah begitu kuat di bawah darurat, tetapi tidak digunakan secara yang betul. To do reforms, good times are bad for reforms. Nobody wants to do reform during good times. But we are in bad times. This is the time to do comprehensive and brutal kind of reform. Contohnya, sistem pelindungan sosial, social protection. Boleh kita perluaskan, boleh kita tingkatkan, boleh kita kukuhkan. Ini masanya. Kita tahu kesan COVID ke atas mereka yang bekerja di sektor informal amat buruk sekali. Kerana mereka tidak dilindungi. Tidak ada EPF, tidak ada SOCSO. Ini peluang untuk membaiki sistem sosial. Kerajaan mempunyai kuasa, tidak dilakukan. Sistem percukaian boleh direform ketika ini. Tama-tama dia kata duit tak ada lah ni. Tidak dilakukan. Untuk memastikan harga barang tidak naik, tidak dilakukan. Malah di-ignore, macam tidak berlaku. Itu tidak bertanggungjawab. Isu pendidikan, mungkin inilah masanya untuk memastikan kanak-kanak kita boleh dapat pendidikan berkualiti secara online ataupun secara fizikal, mendapat makanan yang sihat. Ini masanya tidak dilakukan. Jadi ini peluang yang merugikan yang tidak digunakan. Terutamanya seperti yang Dr. Nong cakap, ketika ini kesan ekonomi kerana kurangnya keyakinan amat buruk terhadap negara. Dr. Nong cakap ramai yang hilang kerja. Kalau kita ambil tempoh sebelum COVID, Disember 2019 hingga Februari tahun ini, kadar peratusan mereka yang hilang kerja naik 49% kepada hampir 800,000. Ini tidak pernah berlaku. Malah kadar pengangguran sekarang adalah tertinggi dalam tempoh 30 tahun. Tidak pernah berlaku. Teruk. Mereka yang underemployed, tak kerja, tidak cukup masa ataupun kurang qualification atau tidak memenuhi kualifikasi dia, underemployed juga naik 600,000. Ia mempunyai kesan yang buruk. Harga barang naik, ibu tunggal kena, pekerja sendiri kena teruk, dan lebih merungsingkan tiada bantuan lain. BPN bulan Januari sudah dah bayang, tidak ada bantuan baru kepada rakyat. Yang ada bantuan baru adalah duit rakyat sendiri, ambil keluar daripada EPF, pakai duit sendiri. Ini adalah tidak bertanggungjawab. Sebab itu darurat tidak semestinya memudaratkan jika mereka yang memimpin mempunyai kepakaran dan seperti Dr. Nong cakap, mereka bertanggungjawab. Ini tidak berlaku dan ini akan mempunyai kesan jangka panjang. Sekarang pun kita nampak dah kesan dah, dan mempunyai kesan jangka panjang terhadap generasi masa hadapan.